Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih diberi kesihatan dan kelapangan masa untuk saya berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Video ini merupakan video part pertama dalam siri pembelajaran bacaan Al-Quran untuk surah-surah lazim yang biasa kita baca sama ada dalam solat ataupun harian. Bagi mereka yang kali pertama ke channel ini dan belum subscribe, silalah subscribe supaya anda tidak tertinggal dengan siri-siri video terbaru daripada channel ini. Pada part pertama ini, kita akan pelajari berkaitan bacaan suratul Fatihah. Sebelum itu, sedikit penerangan ringkas berkaitan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa surah-surah dalam Al-Quran ada yang dinamakan sebagai surah Makkiyah dan ada juga yang dinamakan sebagai surah Madaniyah. Berkenaan pembahagian surah Makkiyah dan Madaniyah, saya akan jelaskan pada siri-siri video akan datang. Dan surah Al-Fatihah, sepakat ulama' mengatakan ia terdapat 7 ayat. Cumanya, mereka berselisih pandangan tentang kedudukan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah sebagaimana berikut. Terdapat 2 pandangan yang masyhur berkaitan pengiraan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Sebahagian ulama' berpendapat, ayat pertama dalam suratul Fatihah adalah bermula pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat yang ketujuh bagi pandangan ini adalah bermula pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manakala sebahagian ulama' lain tidak mengira Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bagi pendapat golongan ini, ayat pertama surah Al-Fatihah bermula pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manakala ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka wakaf pada 'alaihim pertama dan mereka mengira 'alaihim pertama sebagai ayat yang ke-6. Dan seterusnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin merupakan ayat yang ke-7 bagi golongan yang berpandangan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Mashaf yang digunakan di negara kita Malaysia dan di kebanyakan negara di dunia mengira Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam suratul Fatihah. Tetapi hanya dalam suratul Fatihah sahaja dikira Bismillahirrahmanirrahim sebagai sebahagian daripada ayat. Pada surah-surah lain, kalimah Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai pemisah antara surah-surah. Ia tidak dikira sebagai sebahagian daripada jumlah ayat. Sekarang, mari kita sama-sama belajar bacaan suratul Fatihah secara satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sama-sama kita lihat satu persatu bacaan secara bertajwid dalam suratul Fatihah. Tetapi saya tidak akan jelaskan secara terperinci. Saya akan jelaskan secara berperingkat hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Pada ayat pertama, pada kalimah Bismillah, pada kalimah bis, sin berbaris mati dan sebelumnya huruf ba berbaris bawah. Maka kita kena jelaskan bunyi huruf sin tersebut. Bis. Jangan kita baca seolah-olah huruf sin ada sifat qalqalah. Sedangkan huruf sin bukanlah daripada huruf-huruf yang dikategorikan sebagai huruf qalqalah. Kita lihat apa di huruf qalqalah. Huruf qalqalah cuma ada 5 tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Iaitu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. 5 sahaja huruf qalqalah. Saya akan jelaskan secara terperinci ataupun secara detail pada video-video akan datang berkenaan hukum huruf-huruf qalqalah. Seterusnya, kita pergi ke kalimah berikutnya, iaitu kalimah lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah. Di sini kalimah Allah, lam yang bersabdu berbaris atas dan sebelumnya huruf mim berbaris bawah, maka bacaan lam yang bersabdu ini perlu dibaca secara nipis. Lafzul jalalah ada 2 keadaan bacaannya. Pertama, dibaca secara nipis apabila sebelum huruf lam yang bersabdu ini berbaris bawah, dan dibaca dengan tebal apabila sebelum huruf lam yang bersabdu ini berbaris hadapan ataupun berbaris atas. Dan hukum berkenaan lafzul jalalah juga saya akan jelaskan pada video-video akan datang. Seterusnya, pada kalimah Ar-Rahman, Bismillahirrahman, bunyi huruf ha di sini perlu dimasukkan terus kepada huruf ra, sebab di sini adalah alif lam syamsiyah, perlu dimasukkan terus kepada huruf ra. Dan sini ada hamzatul wasli, dan hamzatul wasli bila bacaan sambung maka ia tidak berfungsi. Berkenaan hukum hamzatul wasli, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah saya akan jelaskan juga pada video-video akan datang insya-Allah. Seterusnya huruf rah, di sini huruf ha, jangan baca huruf kha dan jangan baca juga dengan huruf ha. Dan selepas huruf ha di sini ada huruf mim yang bertanda alif saghirah ataupun alif kecil, menunjukkan ia perlu dibaca secara 2 harakat pada kalimah ataupun pada huruf mim tersebut. Bismillahirrahman, kemudian nirrahim. Begitu juga huruf nun, bunyi huruf nun yang berbaris bawah ini juga perlu dimasukkan kepada huruf ra yang bersabdu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuan-tuan. Kemudian di sini juga huruf ha. Jangan baca kha dan juga jangan baca dengan huruf ha. Seterusnya, pada ayat yang kedua, pada kalimah alif lam di sini ada hamzatul wasli, dan hamzatul wasli di sini perlu berbaris atas. Ia tidak boleh berbaris bawah ataupun dia tidak boleh berbaris hadapan bila kita mulakan bacaan pada kalimah tersebut. Dan selepas hamzatul wasli ada huruf lam, dan kita kena jaga sebutan pada huruf lam yang berbaris mati ini. Jangan kita baca seolah-olah ada bunyi qalqalah. Contohnya alhamdu. Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kena baca alhamdu. Jelaskan huruf lam. Kemudian huruf ha, seperti juga yang sebelum ni, kita kena baca huruf ha, jangan baca huruf kha, dan jangan baca dengan huruf ha. Kemudian pada kalimah lafzul jalalah, sekali lagi di sini lam yang bersabdu ini berbaris atas ini sebelumnya berbaris bawah, maka hukumnya perlu dibaca secara nipis. Lillahi, tak boleh baca lillahi.
Seterusnya pada Rabbil, huruf ba berbaris bawah dan ada sabdu ataupun ada tasydid, dan selepasnya ada alif lam qamariyah. Seperti yang saya jelaskan sebelum ni, dan saya akan detailkan tentang hukum hakam berkenaan alif lam syamsiyah, apa dia alif lam syamsiyah, apa dia alif lam qamariyah. Rabbil, selepasnya huruf ain, ada juga tanda alif saghir ataupun alif kecil, maka ia perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Alamin. Manakala pada ayat yang ketiga, kita mulakan bacaan dengan terdapat huruf hamzatul wasli, maka hamzatul wasli di sini perlu dibariskan, dibunyikan dengan berbaris atas. Ar-Rahmanir Rahim. Pada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim seperti hukumnya pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang kita telah sebutkan pada ayat pertama sebentar tadi. Seterusnya pada kalimah ataupun pada ayat yang keempat dimulakan dengan ma. Ma di sini, huruf mim di sini selepasnya ada alif saghirah ataupun alif kecil. Maka perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Maliki yaumiddin, dan mim di sini perlu dimasukkan kepada huruf dal yang bersabdu di sini. Maliki yaumiddin, tak boleh baca maliki yaumiddin, silap ataupun salah. Seterusnya pada ayat yang kelima, iya, di sini ya bertanda tasydid atau bertanda sabdu. Kita kena jelaskan tasydidnya. Iya, tekan sedikit bunyi huruf ya tersebut. Iya, ya panjang, ada mad asli di sini. Iyyaka na'budu wa iya, sama juga iyyaka nasta'in, huruf ta. Jangan kita baca huruf ta, nasta'in. Jangan baca nasta'in. Kalau kita baca nasta'in, dia akan jadi huruf ta. Begitu juga di sini sebelumnya, kita kena jelaskan huruf sin, nas. Jangan baca nas seolah-olah huruf sad. Seterusnya in, huruf ain. Di sini huruf ain, jangan baca nasta'in. Kalau kita baca nasta'in, dia seolah-olah huruf ain ni kita sebut sebagai huruf hamzah. Seterusnya pada ayat yang ke-6 dimulakan juga dengan hamzatul wasli. Tetapi hamzatul wasli di sini perlu dibariskan baris bawah. Mungkin ada yang bertanya, apa beza antara hamzatul wasli pada kalimah Ar-Rahman dan hamzatul wasli pada kalimah Alhamdu? Ada beza, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya tak akan jelaskan pada kali ini. Saya akan jelaskan pada tajuk khusus mengenai hamzatul wasli. Sebab hamzatul wasli ni ada ketikanya ia berbaris atas, ada ketikanya ia boleh berbaris bawah, dan ada ketikanya ia boleh berbaris hadapan. Pada ayat ini, hamzatul wasli di sini perlu berbaris bawah. Kita baca dengan ihdina. Ihdina. Di sini huruf ha, bukan huruf ha, bukan huruf kha. Kemudian ihdinas siratal. Kat sini saya dah jelaskan alif lam kat sini, yang mana di sini adalah alif lam syamsiyah, dan seperti yang saya jelaskan sebelum ni, saya akan jelaskan secara khusus pada video-video akan datang. Kemudian di sini huruf sad, jangan kita baca dengan huruf sin. Ihdinas siras, salah tuan-tuan, kita baca dengan huruf sad. Ihdinas siratal. Kemudian huruf ta, jangan kita terbaca dengan huruf ta. Jangan kita terbaca ihdinas siratal mustaqim, pun tidak tepat, kena baca dengan huruf ta. Kemudian di sini jelaskan huruf sin, kemudian huruf ta kat sini musta, kena baca dengan huruf ta pula, jangan tertukar kita baca dengan huruf ta. Kemudian di sini huruf qaf berbaris bawah, kena baca dengan huruf qaf, jangan tertukar dengan bacaan huruf kaf.
mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai kepada ayat terakhir, iaitu ayat yang ke-7 dalam suratul Fatihah. Ia dimulakan dengan huruf Sad, dan huruf Sad di sini berbaris bawah, siratal. Dan jangan kita baca siratal ladzin, jangan baca dengan huruf sin. Selepas tu terdapat huruf ra yang berbaris atas, dan di atas huruf ra ini ada tanda alif kecil, maknanya kita kena baca dengan kadar 2 harakat. Siratal ladzin. Kemudian huruf ta, seperti saya jelaskan sebelum ini, jangan tertukar dengan huruf ta. Kemudian alladzin, siratal ladzina an'amta. Kat sini huruf ta jangan tertukar dengan huruf ta. Seterusnya, pada kalimah alaihim, seperti biasa, ghairil, huruf ghain berbaris atas, ghairil maghdubi alaihim. Kat sini perlu dijaga. Pada kalimah huruf ghain ataupun pada huruf ghain ini berbaris mati, jangan kita baca dengan bacaan qalqalah. Ramai yang saya dengar, saya perhatikan, antara kita mungkin yang baca huruf ghain ini dengan qalqalah. Macam mana kalau dibaca qalqalah? Ghairil sedangkan huruf ghain bukanlah daripada huruf qalqalah yang 5 yang saya telah terangkan pada awal tadi. Kemudian pada kalimah walau dallin, huruf lam ini perlu dimasukkan kepada bunyi huruf dad yang bersadu, walau dan di sini ada tanda panjang ataupun tanda mad, dan pada kalimah ni tanda panjang ini perlu dibaca dengan kadar 6 harakat. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk pembelajaran ataupun bacaan suratul Fatihah secara bertajwid, dan saya tidak jelaskan secara detail hukum-hukum tajwid dalam suratul Fatihah ini. Saya jelaskan secara rambang sahaja, sebab selepas ini kita akan jumpa hukum tajwid yang sama. Sebab apa? Hukum tajwid ini akan berulang-ulang dalam bacaan kita dalam Al-Quran selepas ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video yang saya hasilkan ini mungkin banyak kekurangannya, tapi ia hanya sebagai panduan awal atau permulaan dalam pembelajaran bacaan Al-Quran kita secara bertajwid. Saya amat galakkan dan berharap tuan-tuan dan puan-puan selepas ini berjumpa dengan guru-guru Al-Quran yang mungkin ada di sekitar taman, di sekitar kampung atau di sekitar komuniti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tuan-tuan dan puan-puan belajar secara talaqi musyafahah, iaitu belajar face to face, jumpa guru tersebut, baca depan mereka dan guru tersebut betulkan bacaan kita. Itu sebenarnya kaedah yang paling tepat dalam kita belajar membaca Al-Quran secara bertajwid.